Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Ingat tak Jamal Yunus, bekas pemimpin baju merah dan bekas ketua bahagian UMNO baru di Sungai Besar yang suka buat ugutan dan dia amat biadab? Adakah ketua pemuda UMNO baru iaitu Akmal Saleh mahu ambil tempat Jamal Yunus? Seperti Jamal, Akmal juga suka menimbulkan kontroversi. Kedua-dua mereka berkelakuan seolah-olah mereka sengaja mahu menimbulkan kekacauan dan menghancurkan ketenteraman negara. Ramai orang Melayu yang patuh undang-undang dan rasional akan bersetuju dengan pendapat saya bahawa kita tidak memerlukan Akmal menjadi wakil kita, terutama sekali dalam isu stalking KK Mat baru-baru ini. Malangnya, terlalu ramai ahli politik yang taraf rendah ingin jadi hero ataupun wira orang Melayu dan diketahui sebagai pejuang mempertahankan Islam. Dan ini termasuk Akmal Saleh. Dia mungkin fikir dia hero, tetapi dia telah menghina orang Melayu, menghina agama Islam dan menjatuhkan maruah orang Melayu, terutama sekali dalam bulan Ramadan ni. Akmal tak layak jadi pemimpin. Dia terlalu agresif dan tak faham seni diplomasi. Dia malas nak fikir yang kelakuannya akan menjejas ekonomi, kestabilan dan juga kemakmuran negara. Tindakan agresif si Akmal ini dalam skandal stalking seakan-akan menahan negara Malaysia ni untuk wang tebusan. Amat duka cita ialah Perdana Menteri Anwar Ibrahim hanya bersuara lebih seminggu setelah isu stalking terjadi. Mengapa ia tidak nasihat Akmal jangan buat degil dan jangan buat kacau? Kelembapan Perdana Menteri telah membenarkan antagonis Akmal yang ingin cari publicity, membuat huru-hara dan mengganggu ketenteraman negara. Mengapa Perdana Menteri Anwar tidak ambil tindakan terlebih awal lagi? Memang betul kedua-dua lelaki ini mendakwa mempertahankan Islam dan mewakili orang Melayu. Akmal kata yang dia sanggup kehilangan jawatannya kerana mempertahankan Islam, manakala Perdana Menteri Anwar pula tidak bertindak dengan segera kerana dia tidak mahu dilihat sebagai menghalang Akmal yang mengaku dirinya sebagai pembela Islam. He is a self-appointed defender of Islam. We didn't appoint him. He appointed himself. Dalam tempoh masa ini di mana Anwar sebagai Perdana Menteri tidak menasihatkan Akmal, KK Mat telah dituduh dengan sengaja menghina Islam. Tetapi mana buktinya? Selain dari itu, ugutan untuk membakar kilang di Batu Pahat dan membahayakan nyawa termasuk juga butiran peribadi pemilik kilang telah dibocorkan. Dan juga rakyat biasa telah juga diancam oleh kumpulan vigilante dan butir-butir peribadi mereka disiar dalam media sosial. Ini adalah mob rule. Termasuk pula pekerja KK Mat telah diserang dan dimaki hamun. Dan pemilik KK Mat, KK Chai, telah diancam dengan boikot yang lebih kuat. Walaupun beliau berkali-kali memohon maaf. Dengan dorongan dari kaum diraja, pihak berkuasa telah menyerbu beberapa kedai KK Mat, denda telah dikeluarkan dan kemungkinan penutupan dijangka. Kalau ia pun nak bertindak terhadap beberapa perniagaan, janganlah nak tunggu arahan dari raja. Buatlah kerja dengan integriti
dan kejujuran seperti biasa. Kemungkinan besar Akmal mempunyai cita-cita yang lebih tinggi dalam politik dan akan guna apa saja cara, sama ada bagus atau tidak, untuk mencapainya. Dan ini termasuk menggunakan 2R, race and religion, bangsa dan agama. Akmal mahukan kuasa dan dia tahu dia boleh mendapatkan kuasa, pangkat dan publicity dengan memanipulasi rakyat. Caranya dengan menyalahkan orang bukan Melayu, dia akan disanjung tinggi oleh khalayak ramai orang Melayu yang mudah tertipu. Memang senang untuk orang Melayu menyalahkan orang bukan Melayu menghina Islam. Termasuk itu, kita juga sedar yang orang bukan Melayu tidak boleh lawan balik. Tindakannya Akmal memalukan masyarakat Melayu dan di peringkat antarabangsa pula memalukan negara Malaysia. Sebagai orang Muslim, dia tidak faham tentang semangat Ramadan, di mana ketenangan, kemaafan, kesabaran, kerendahan hati dan juga toleransi. Zahid Hamidi pula, Presiden UMNO baru, tak bertanggungjawab memilih Akmal menyelesaikan isu stalking ini. Ahli politik Melayu sedar bahawa Akmal tidak tahu tentang pembinaan negara, nation building, tetapi mereka pula tak berani nak tegurnya. Mereka tidak mahu dicemari dengan sikap anti-Islam. Mereka hanya pentingkan diri mereka saja. Tidakkah Akmal ni berfikir terlebih dahulu mengapa hanya 5 pasang stokin saja yang telah ditemui daripada beberapa ribu pasang stokin yang dijual? Apa bukti Akmal yang KK Mart ataupun pemiliknya telah menghina Islam? Fikir buat apa KK Mart menjejaskan perniagaannya dan juga pekerjaan dan keselamatan pekerjanya? Buat apa dia nak mengancam ketenteraman negara? Pernahkah terlintas di fikiran Akmal ni bahawa unsur sabotaj adalah satu kemungkinan yang besar? The Edge Malaysia melaporkan bulan Mei tahun lepas bahawa KK Mart sedang mempertimbangkan untuk menjadi memasuki Bursa Saham Malaysia. Jadi adakah ini satu kes persaingan perniagaan? Mungkin ini adalah percubaan seseorang untuk menyebarkan ketidakharmonian semasa Ramadan. Kalau anda telah kaji setiap tahun menjelang Hari Raya, selalu ada timbul isu mengenai status halal makanan raya yang popular. Beberapa tahun yang lepas, mentega Golden Churn didakwa diperbuat dari susu babi. Bodoh kan? Mentega diperbuat dari susu lembu, tetapi ada orang yang ingin buat kacau dalam negara. Jadi, tuduhan Golden Churn menyebabkan penjual kek lapis dan lain-lain kuih raya yang banyak dibuat oleh kedai bukan Melayu terjejas. 1 tahun lagi, giliran restoran Secret Recipe pula yang JAKIM tuduh melanggar syarat halal. Jadi, dari pemerhatian saya, menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya, perniagaan yang bukan Melayu akan dituduh menghinakan Islam dan selama ini adalah barang makanan halal. Tetapi tahun ini pula taktiknya menggunakan stokin pula. Kami kan, seluruh rakyat ni mahu pelaburan dan ekonomi dihidupkan semula. Bila negara maju, semua orang dapat manfaat. Perniagaan hanya boleh berkembang jika situasi politik dan sosial adalah aman dan stabil. Akmal ingin KK Mart diboikot, tetapi takkan ia tak sedar boikot ni ada akibatnya. Bila syarikat diboikot, tentu sekali ada kekurangan perniagaan. Loss of trade, loss of business. Bila syarikat kurang maju, kurang untung dan pekerja mungkin dipecat kerana syarikat terpaksa tutup.
Jadi siapa yang terlibat? Orang Melayu juga. Akmal mahu binasakan Malaysia secara ekonomi, mengancam kestabilan, pelaburan dan ketenteraman negara. Kedua Anwar dan Zahid patut hentikan tindakan Akmal. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.